Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kali ini kita akan lihat pula the product and the quotient rule. Okay, so the product and the quotient rule. Baik, kita akan lihat dekat sini the product and the quotient rule. Kamu akan lihat dekat sini ada satu formula yang kita pernah lihat sebelum ini, ya, semasa kita di diploma, SPM, STPM ataupun di matrikulasi. Ini adalah formula yang kerap kita gunakan bila kita nak menggunakan product rule. Boleh? So, bila kita dalam product rule ini, kita biasanya kita akan diberi dua function. Ya, kita akan diberi dua function. Kita nak mendapatkan terbitan bagi hasil darab dua function tersebut, iaitu kalau kita ada d dx kat sini for the given function macam ni, maka kita akan cuba dapatkan terbitannya. Jadi dekat sini ada dua cara, ya, ada dua kaedah. Kaedah yang pertama adalah kita boleh darabkan secara terus kedua-dua function ini, iaitu kita akan cuba expandkan dia lah. Kita akan cuba darabkan dia terlebih dahulu, lepas tu baru kita differentiatekan satu persatu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah by using the formula. Ini adalah formula bagi product rule. Jadi, ringkas cerita, untuk product rule, for the given function yang macam ni, kita boleh tulis macam mana? Kita salin F, kita differentiatekan G, tambah, kita salin G dan differentiatekan F. Boleh? So, itu yang kita faham sebelum ini. Boleh nak? So, our next page ini adalah proof yang kamu boleh lihat, ya. Dan kita akan ada kita punya contoh yang pertama dekat sini. Okay? So now, ini adalah function yang diberi. Jadi dari function ini, kita boleh nampak dia ada function yang pertama. Katakan kita boleh declare dia sebagai f, katakan. Boleh. Dan ada function yang kedua dekat sini, kita boleh declare dia sebagai g, katakan. So we are going to dapatkan the derivative for f times g. Okay, ya? So, jadi macam yang saya sebut tadi, kita boleh sama ada, kita boleh firstly darabkan seperti biasa, kita expandkan yang ini, dan baru kita buat dia punya derivative pun boleh, ataupun kita boleh terus menggunakan product rule. Baik, kita cuba product rule terlebih dahulu. Kita buat macam ni, katakan f, ya. F, ini saya buat ringkas saja, ya. Saya buat f, patutnya fx lah. Kita buat f saja pun dah okey. F kita adalah apa? 4x kuasa 2 tolak 1. Lepas tu kita terus cari f prime dia. F prime dia, F prime dia adalah, ini mudah saja, iaitu 8x, di mana 1 ni akan jadi kosong lah, pasal dia adalah fungsi mala. Untuk g pula, kita dah declare dia sebagai 7x kuasa 3 tambah x tadi, dan kita buat segera g prime. Ini akan dapati, ini akan kita perolehi 21x kuasa 2 tambah 1. Setuju, ya? So, daripada sini, baru kita gunakan product rule untuk dapatkan jawapan. So, jadi product rule tu menyatakan, untuk dapatkan terbitan bagi fg, iaitu fg prime, kita boleh tulis macam mana? F, salin F, darab G, salin F, G prime, tambah salin G, F prime. Macam tu. Okay, so kita boleh buat terus sekarang ni. By using ini akan membantu dekat sini sekarang. Okay, so sekarang ni kita akan dapati yang inilah. Nampak, ya? So, saya hanya copy and paste sahaja ke dalam formula ini dan kita dapat yang ini. So, dari sini kamu kena kembangkan dengan berhati-hati, dan yang mana perlu tambah kamu tambahkan, yang mana perlu tolak kamu tolakkan, di mana akhirnya kita akan dapati jawapan dia adalah 140 x kuasa 4 tolak 9x kuasa 2 tolak 1. Boleh?
So ini adalah macam mana kita perolehi jawapan apabila kita menggunakan product rule punya formula. Baik, berbalik semula kepada tadi saya ada sebutkan kita juga boleh expand ini dulu dan baru kita differentiatekan satu-satu kan. Ya, jawapannya boleh juga, di mana kamu boleh buat macam ni. Kita kembangkan dulu, buat secara berhati-hati So, jadi kita akan dapati Y ini apabila kita kembangkan dia, kita akan dapat 28X kuasa 5 tolak 3X kuasa 3 tolak X. Then baru kita dapatkan derivatif dia. Kamu nak tulis Y prime pun boleh, kamu nak buat dy over dx pun boleh. Ya, di mana akhirnya kita akan dapati jawapan dia adalah exactly the same dengan apa yang kita perolehi sebelum ini. Okay guys, sama je. Satu kita guna product rule, satu lagi kita expandkan seperti biasa. Boleh? Okay, now kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So we are given this. Sama macam tadi, kita nak guna direct ke ataupun kita nak guna product rule. Okey, tak apalah, kita pun dah belajar product rule kan. Kita akan buat akan latih diri kita supaya kita mahir. Okey, now mana F mana G. So kita declare dululah. Katakan ini adalah F, ini adalah G, katakan. Boleh? So kita buat sini, kita ada F kat sini, simple saja, 1 tambah T, maka F prime kita adalah 1. Clear? Kita punya G apa? G kita adalah set T, maka kita punya G prime, hati-hati kat sini, jangan silap pula, 1/2 square root of T. Ya, careful kat situ. So dari sini barulah kita boleh dapatkan dia punya ds over dt. Ya, dia punya derivatif dia, di mana akhirnya derivatif dia adalah apa? Ds over dt, katakan kita dapat gunakan formula tu ya, 1 plus t itu dia, dan akhirnya jawapan yang kita perolehi adalah seperti ini. Boleh So itu adalah dua contoh lah dua contoh untuk product rule. So kita hanya untuk kita nak ingatkan semula lah macam mana penggunaan product rule. Now kita pergi kepada quotient rule pula. Quotient rule ini, nama pun quotient rule, ini adalah hasil bahagi hasil bahagi. So jadi seperti biasa, kita sebenarnya ada formula dia dekat sini. Kita pun dah pernah nampak sebelum ni kan formula dia yang ini. Jadi nama pun hasil bahagi, maka jika suatu function itu diberi macam ni, dan kalau kita nak dapatkan dia punya derivatif dia, maka kita akan buat yang pertama sekali G squared. Dekat bawah tu mesti G squared, G kuasa 2 Lepas tu yang kat atas ini pula dia mesti dimulai dengan G. Salin G differentiate F tolak salin F differentiate G. Get it? Boleh? So salin G differentiate F tolak salin F differentiate G. Okay? So itu adalah quotient rule punya formula. Boleh Okey, lepas tu dekat sini kita, ini kamu lihat lah ada proving kat sini macam mana kita nak dapatkan dia, dan kita ada contoh dekat bawah ini. Nampak tak contoh ini? Okey, kita ada contoh kat sini, x cube tambah 2x squared tolak 1. Ini dia punya numerator, yang belah bawah tu adalah x tambah 5. So kita boleh declarekan awal-awal, di mana yang belah atas ini kita boleh declarekan sebagai F, ini sebagai G. Tak ada masalah. Boleh? So now kita buat satu-satu. Kita buat macam mana? Kita F dulu. F tadi kita boleh declare dia sebagai yang atas tu kan?
maka cepat-cepat kita dapatkan f prime. Okey, ni 1. Lepas tu g dia, maka g prime dia adalah 1. Boleh? So dekat ini kita akan gunakan quotient rule, di mana kita dah tahu tadi dah quotient rule ini adalah kita hanya ganti masuk sahaja semua sekali. Okey, dan kita akan dapati jawapan dia adalah apa? Kita akan dapati ni y tadi kan. Okey, kita buat macam ni lah, dy dx kan. Ni panjang juga ni. Itu dia. Itu apabila kita substitute ke dalam formula bagi quotient rule. Dan kita kena buat satu persatu. Kena darabkan lah. Yang mana kena expand, kita expandkan. Yang mana yang kita kena tambahlah. Yang tolak lah. Jadi ringkas cerita, kita akan dapat ini sebagai, ini buat elok-elok ya. Boleh? Dan akhirnya kita akan dapati jawapan dia adalah okay guys, so ini adalah bentuk yang paling ringkas yang boleh kita buat. So dalam soalan, kalau jawapan akhirnya kita boleh ringkaskan seringkas yang boleh, kita kena buat ya. Kalau tak boleh, kita just stop sampai yang mana boleh sahaja. Boleh nah? Okay, now kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Example 4. Dekat sini kita lihat ya, we are given the function here macam ni. Kita dah boleh agak dah ya. Ini dah sah-sah, kita akan gunakan quotient rule di mana dekat sini ini kita declare dia sebagai f, ini sebagai g. Okey, apa soalan tu nak? Baik, soalan A tu sebenarnya dia dah bagi dah yang dekat sini, dia suruh kita lakarkan graf. Ya, buat lakaran graf. So ini kita tak ada fokus lah ya. Graf ni adalah macam ni. Now kita akan lihat kepada yang bahagian B ni. Pasal bahagian B dia kata by differentiating find the exact location of the horizontal tangent line. The exact location. Apa maksud the exact location? The exact location dekat sini sebenarnya ini sebenarnya merujuk kepada the x values. Ini merujuk kepada the x values. Boleh? Lepas tu ada satu lagi dekat sini info dia of the horizontal tangent line. Apa maksud dia kat sini? So, kamu ingat lagi tak? Kalau kita ada horizontal, kalau tangent line tu horizontal mengufuk, maka dia tidak ada kecerunan, betul tak? Bila tak ada kecerunan, bermaksud kita boleh tulis dia sebagai kecerunan tu sama dengan sifar. Oleh sebab itu, kita boleh tulis dia sebagai dy over dx itu is equal to 0. Clear? Boleh? So, bila kita dah set ini, of course, kita kena dapatkan apakah dy over dx dengan menggunakan ini. Kita akan apply the quotient rule, dapatkan dy over dx. Lepas tu, kita akan equalkan dia dengan 0. Then, kita akan solve for x value. Then, solve for the x values.
Boleh? So itu yang akan kita buat. So now kat sini kita dah declare F2 yang kat atas ni, G2 yang kat bawah ni kan. So jadi kita buat satu-satu, tengok apa cerita kat sini. Kita ada F prime kita seperti biasa lah ya. Ini tak payah buat pun tak apa, ini untuk memudahkan kita je. Boleh? So now dy dx ni apa sekarang ni? Saya tak payah salin dia punya formula ya, saya terus buat aja. Dy over dx dia akan jadi here we go. Kita permudahkan yang mana boleh buat. Kita akan buat macam ni. Okey. Setakat sini sahaja yang boleh kita buat. Now bila dah selesai sampai sini, maka kita akan equalkan dy over dx ini dengan kosong. Okey, pasal dia horizontal tangent line. Jadi we are going to take this part ini yang saya gerakkan mouse ni, equalkan dia dengan kosong. Boleh? So sekarang ni kita dapat nilai ya. Kita akan copy ni sekejap. Sini equalkan dia dengan kosong. Boleh nah? So dekat sini kalau kita equalkan dengan kosong, maka apa yang kita dapat? Kita dapat ini kan? Kita dapat ini 2 setuju? Kita dapat ini kan. So dari sini kita dah boleh dapat dua bahagian. Itu daripada bahagian sini kita dah boleh dapat 2x equal to 0 dan x equal to 0. ok, ini adalah jawapan dia. Satu. Ini baru satu bahagian. Yang dekat sini pula kena equalkan dengan 0 juga kan. Jadi kita pun cuba buat this part. Kita dapat apa? Kita dapat ini kena guna zero. Yang ni kan. So kamu boleh gunalah, guna rumus perfakturan ke apa ke, yang mana-mana yang boleh buat. Cuba selesaikan yang ini, di mana akhirnya dekat sini kamu akan dapat bentuk macam ni tau. Dapat bentuk macam ni, x kuasa 2 sama dengan 2 plus minus set 8. Ini pun sekali lagi buat secara berhati-hati ya. Over 2. Kita dapat yang ini. Boleh? So sekarang ni yang 8 ni kita boleh, 8 ni kan dia macam ni kan. Yang 8 ni kita boleh tulis sebagai apa? 2 set berapa ni? Set 2, betul tak? Macam ni kan? 2 set 2. Jadi kita kena simplifikan semua sekali yang ni. Simplifikan terlebih dahulu. Simplifikan, di mana kita akan dapat T x kuasa 2 ni adalah 1 apa? Plus minus set 2. Betul? Itu saja sekarang ni. Nampak tak? Tapi tak habis lagi tau. Tak habis lagi. Kita sambung kat sini. So sekarang ni kita ada x kuasa 2
sama dengan 1 plus minus set 2. So sekarang ni kita kena abaikan negatif tu, ambil 1 plus set 2 sahaja. Boleh tak? Sebab tengok dekat sini nilai x kita ni kita akan dapat square root tau. As a whole kita dapat square root, tapi ada plus minus tau. Jadi macam ni, betul? Jadi dekat sini ada macam ni. So kita 1 plus ini sahaja. Boleh tak? Boleh ne? Sebab kita tak boleh ambil minus. Sebab kalau 1 minus set 2, sebelah dalam ni akan jadi negative value kan. Negative value ni dia dah dia akan jadi nanti complex number. So kita nak elakkan imaginary value. So sebab itulah kita tidak pertimbangkan negatif tu, sebab dia berada di dalam set ni. Boleh? So dari sini baru kita dapat jawapan. Jawapan dia apa? Jawapan dia sini ada 2 nilai x lah. Betul? Nilai x tu adalah apa? Ni kamu kira elok-elok. Nilai x ni adalah 1.55 and negatif 1.55. Boleh? So ini adalah jawapan dia. Kosong, 1.55 dan negatif 1.55. Boleh guys? Okey, selesai kat situ. Kita akan pergi kepada next page. Next page ni hanyalah dia punya summary summary of differentiation rule yang kita dah bincang tadi. So ini please have a look kat sini, tengok elok-elok, dan kita akan terus jump pergi derivative of trigo function. Okey, ini adalah simple one yang simple one. Trigo ni dia besar sebenarnya. So ini adalah yang mudah punya. Okey, ini adalah beberapa basic rule untuk trigo function. So maksud dia, bila kita differentiate sin, kita dapat cos. Bila kita differentiate cos, kita dapat negative sin, dan seterusnya. Kamu boleh lihat So ini adalah beberapa petua penukaran. Apabila kita differentiatekan ini, dapat yang kawan ni. Differentiatekan tangent, dapat secant square dan sebagainya. Boleh nah? So sila ingat semula yang itu. Dan kita ada beberapa proving dekat sini yang kamu kena lihat juga. Ini kamu please have a look yang ini. Lepas tu kita ada yang ini, page seterusnya kan. Dan kita ada contoh kat sini. Satu contoh. Ini dia contoh dia. Yang ini. Dan ada jawapan pun dekat situ. So jadi function dekat sini kita diminta mendapatkan dy over dx bagi yang ini. Tetapi kalau kita lihat yang function yang diberi ini, kita kena apply the product rule. Setuju tak? Sebab x adalah satu function, sin x adalah satu function yang lain. So we are going to apply the product rule. So maknanya ini adalah f, ini adalah g. Okay, so we are going to apply the product rule. Right? So yang berikut adalah dia punya solution dia. Cuma dekat sini adalah apa ni? Ini adalah sin. Ini adalah sin x darab 1. Macam tu. Okay. So kamu ingat semula product rule tu macam mana? Dia salin f differentiate g tambah salin g differentiate f. Macam tu. Itu rumus dia. So please have a look dekat sini. Maka kita akan dapat jawapan kita seperti berikut. Boleh nah? So jadi kamu nampak dekat sini, bila dia try to differentiate sin x, kita akan dapat cos x. Clear? Okay nah? So jadi macam itulah cara kita nak buat dia. So itu adalah contoh pertama yang melibatkan trigo. Dan kita lihat pula contoh kedua. Contoh pertama ni kita menggunakan product rule. Contoh kedua kita akan gunakan quotient rule pula. Nampak tak? Kita tengok pun kita dah tahu dah. We are going to apply the quotient rule. Petua hasil bagi terbitan. So and of course this part going to be f, this part going to be g. Clear? So kita akan guna quotient rule. Okay, kita lihat sekejap. Di sini kita ada f apa? F kita adalah sin x. Lepas tu f prime kita adalah apa?
cos X. Setuju? So, kalau G pula, kita nak declare dia sebagai 1 tambah cos X, maka G prime adalah negatif sin X. So, kita akan guna ini, masukkan ke dalam formula bagi quotient rule. Okay, so in short, kita cuba buat sekejap. Dy dx kita dapat apa? Dy over dx ini kita dapat apa? Pun panjang juga, hati-hati kat sini. Kita copy paste saja. Here we go. Dan daripada sini kita akan cuba tengoklah, kita akan darabkan, tengok cuba simplifykan yang mana-mana boleh. Ya, kena cuba dulu, dan kita akan dapati ini, kita dapat ini Okey, dan menggunakan trigo identity, kita tahu ini nilai dia adalah 1. Nampak? Dan kita dah boleh dapat jawapan kita. Dan kita permudahkan akhirnya. Boleh? So, itu adalah jawapan akhir kita. Nampak ya? So, kita dah cuba satu soalan yang menggunakan product rule, satu soalan menggunakan quotient rule. Kita tengok pula contoh seterusnya. Ini adalah contoh dia. Contoh ini dia suruh mencari terbitan kedua. You see ya? Terbitan kedua. Ya, terbitan kedua. F double prime ya. F prime, dan function dia adalah secant x. We are given this. So, maknanya kita kena buat sekali lagi. Buat 2 kali lah. Boleh? So, kita cuba dulu. F kita apa sekarang ni? So, F kita adalah secant x. Okay? Dan kalau kita nak dapatkan F prime, guna rumus tadi tu, kan? Petua bagi trigo tadi tu, ini kita akan dapat secant x times tangent x. Okey, boleh? So, kita check sekejap. Betul ke secant x ni dapat secant x times tangent x? Dia punya derivatif dia. Tengok senarai tadi tu sekejap. Ini dia. Nampak secant x, terbitan dia adalah secant x tangent x. Clear? Okay. Now, kita pergi kepada soalan tadi. Dekat sini, cukup ke kita berhenti sini? Tak cukup. Sebab kita nak dapatkan dia punya F double prime. Macam tu. Bila kita nak dapatkan F double prime, nampak tak kat sini? Dekat sini ada satu function, dekat sini ada function yang lain. Dekat sinilah kita akan applykan product rule. Now, saya buat notation kat sini, apply product rule. Boleh? Dekat situ kamu apply product rule. Declarekan F dia apa, G dia apa dan sebagainya. Katakan ini adalah F, katakan ini adalah G dia. So, kita dah tahu formula bagi product rule, kita buat. So, ringkas cerita, kita boleh buat macam ni lah ya. Saya terus tulis kat sini. F double prime kita adalah secant x. So, ini adalah secant squared plus
Yang ni kamu cek ya. Kamu cek betul tak pemasukan dia based on the rumus tu. Lepas tu dekat sini kita dapat okey. Dah tak boleh buat apa-apa dah. Ini adalah the simplest punya langkah yang kita boleh buat. Now kita akan masukkan pi over 4. Ya, masukkan pi over 4. So jadi sekarang ni kalau f double prime pi over 4, maka kita substitutekan semua sekali. Secant pi over 4 adalah set 2 Kamu cek kalkulator kamu. Macam tu. Dan akhirnya kita akan dapati dalam radian dan radian kita akan dapati yang ini. Dan akhirnya jawapan kita adalah 3 set 2 or equivalent. Kalau bagi dalam titik perpuluhan pun tak ada masalah. Boleh Okey, itu adalah satu lagi contoh yang lain sikit lah daripada yang lain tu. Okey, now kita pergi kepada our next example, application. Okey, ini adalah soalan application. Kamu boleh baca soalan ni. Kita kena tengok apa yang soalan ni nak sebenarnya. Jadi soalan ni soalannya adalah yang ini, find the rate ini dia. Dia nak cari rate, ya. Dia nak cari rate apabila theta tu 45 darjah. Boleh? So jadi maknanya dia nak cari rate, ya. Nak cari rate, ya, iaitu the length, length dia declare sebagai apa? Length tu sebagai s, s. So maknanya dia nak cari ds over d theta. Ini yang dia nak cari when theta tu adalah 45 darjah. So macam tu. Tapi kena hati-hati, sebab kadang-kadang theta tu kita kena declare dia sebagai darjah ke ataupun sebagai radian. Kalau dalam radian maka kita kena declare dia sebagai macam ni. Theta ni kena 45 berapa? Pi over 4. Ya, pi over 4. So macam tu. So better kita akan gunakan pi over 4 tu kalau kita pakai radian, ya. Kalau entirely kita pakai degree, then choose 45 degree. So itu saya harap saya tak perlu bincang yang itu Okey, now dekat sini apa yang boleh kita dapati dekat sini? Yang penting adalah kita nak dapatkan ds over d theta, kan? ds over d theta. Yang ini kan? So jadi daripada diagram ini apa yang boleh kita nampak adalah, tengok kita ada apa sekarang? Kita ada ini, kita ada ini, maka kita ada sudut, maka hubungan dia adalah tangent. Clear tak? So maknanya kita ada ini, kita ada tangent theta sama dengan berapa? 50 per s. 50 per s. Clear? Boleh? So daripada diagram kita tahu hubungan tangent, iaitu tangent theta sama dengan 50 per s. So dari sini kita tahu s sama dengan 50 per tangent theta sama dengan 50 cotangent theta.
Boleh? So now dari sini baru kita nak find ds d theta. Nampak? Tu cara dia. So, jadi kita kena hati-hati lah kat sini. So cuma dari sini kita dah boleh dapat jawapan dekat sini, iaitu kalau ds d theta kita dah dapat jawapan, iaitu kita dapat cotangent cotangent dia akan jadi negatif 50 cosecant squared theta. Macam tu. Nampak So sekarang ni kita dah hampir dah dapat jawapan, di mana kita perlu masukkan dia punya nilai theta itu. So sekarang ni hati-hati, we are given 45 degree ataupun pi over 4. So tengok setting pada kalkulator kamu buat apa. Boleh? So bila kita masukkan nilai dia itu ds d theta, di mana theta tu katakan saya ambil pi over 4, jadi kamu akan substitute the value. Pi over 4 macam ni, kamu kira sikit dan kita akan dapati jawapan dia adalah negatif 100 feet per radian. Macam tu. Boleh? Ini feet per radian. So jadi, tapi soalan tu, kalau kamu perasan, soalan tu dia nak ini, express your answer in unit feet per degree. So macam mana kita nak tukar feet per radian kepada feet per degree? Kan? So jadi kena hati-hatilah, kena boleh buat penukaran tu. So maksud dia last kali kat sini akan ada satu jawapan dekat sini dalam feet per degree. Yang ini feet per radian, yang soalan dia nak feet per degree. So macam mana kita nak tukarkan unit itu? So nak tukar unit macam mana? So maknanya tengok kita kena back to square one balik. Kita nak convertkan negatif 100 feet per radian nak menjadi di feet per degree. So jadi kita kena ingat semula kita ada apa sebelum ni. Kita ada kita tahu satu bulatan 2 pi radian, tengok 360 darjah. Clear? Betul So kalau 1 radian dia akan jadi 180 darjah per pi. Sampai sini clear tak? Boleh Okay, good. Now kita akan buat conversion dia. Kita ada feet per radian macam ni. Setuju? Kita nak tukarkan dia menjadi feet per degree. Setuju tak? Okay? Boleh Now kita akan buat conversion dulu, radian dengan degree yang dekat bawah ni. Buat conversion dulu. Maka kalau kita buat macam ni, maka kita akan dapat yang ini. Boleh? Dapat itu di mana kalau kita permudahkan lagi, kita akan dapat ini sebagai itu dia. Itu hubungan dia. Jadi kalau kita dah ada hubungan dia, soalan tadi kita nak apa nilai dia? Nilai dia adalah negatif 100 kan? Kalau nak negatif 100, kita akan darabkan kedua-dua belah dengan negatif 100. Nampak tak? So, jadi kita akan dapat kat sini negatif 100 feet per radian sama dengan negatif 100 darabkan dengan pi 180
feet per degree. Clear? So dekat sini bila kamu kira, kamu akan dapati nilai dia adalah negatif 1.75 feet per degree. So inilah jawapan dia. Ya. So ini adalah jawapan dia, negatif 1.75. Okey ya. So maknanya dekat sini jawapan dia adalah negatif 1.75 feet per degree. Clear? Boleh? Okey. Itu adalah satu soalan aplikasi dekat sini dalam example 4. Okey, habis yang itu Habis yang itu kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu chain rule. Petua rantai, ya. Petua rantai. So, petua rantai yang paling penting adalah kamu lihat bentuk ini. Dia akan diungkapkan dalam bentuk yang berikut. Nampak ya? Kita nak cari dy over dx, tapi kita kena ungkapkan dia dalam bentuk dua ungkapan sedemikian, dua expression macam ni, dy over du darabkan du over dx. So macam tu. Ya, itu adalah petua rantai. Okey, kita tengok contoh lah ya. Tengok contoh untuk lebih mudah. Katakan kita ada soalan berikut. So kita akan menggunakan petua rantai untuk menyelesaikannya. Boleh? Di mana kamu akan perhatikan bahagian dalam ini, nampak tak? Cos x cube ini. X cube ini kita akan jadikan dia sebagai u terlebih dahulu. Boleh tak? Ini akan jadikan dia sebagai u terlebih dahulu. Jadi maknanya kita ada u sama dengan, sebenarnya kita nak cari dy over dx ya. Ini yang kita nak sebenarnya. Nak cari dy over dx. Tapi kita nak menggunakan chain rule. First thing, kita akan ungkapkan u sama dengan x kuasa 3 terlebih dahulu. Maka kita differentiatekan dia. So saya blockkan dia kat sini. Macam ni. Maka du over dx, kita akan dapat apa? Akan dapat 3x kuasa 2. Correct? Okey. Selepas kita permudahkan, dah permudahkan ini, cos x cube ini jadi u, maka terms ini akan jadi apa? Y sama dengan cos u. Betul tak? So kita salin semula yang telah pun dipermudahkan tu. Kita dapati dia adalah y sama dengan cos u. Betul? Maka dekat sini saya blokkan sekali lagi. Maka dy over du lah. Du sama dengan negatif sin u. Clear? So kita ada dua benda dekat sini. Jadi daripada dua hasil di sini, kita akan gabungkan dia. Jadi kita akan tulis macam ni, dy over dx boleh diungkapkan sebagai dy over du darab du over dx. Clear? Now kita akan substitutekan ini ke dalam, ini pun ke sini. Masukkan dia. Jadi in short, kita akan dapati hasil kita adalah negatif sin u darabkan dengan 3x kuasa 2. Nampak? Boleh nah? So kita tak nak tinggalkan dua variabel yang berlainan. Macam ni, ada x, ada u kan. Kita akan kekalkan dengan x. Kita ganti semula u tu apa. U tadi kita dah buat sebagai x kuasa 3 kan. Ganti semula dekat sini. Jadi kita akan dapati di mana akhirnya jawapan kita adalah negatif clear? Boleh? Ini adalah kalau kita menggunakan quotient rule. Kalau kita menggunakan chain rule. Ya? Tapi sebenarnya ada satu lagi cara yang lebih pantas daripada chain rule ini ya. Kalau kita diberi pilihan, mungkin kamu boleh considerkan cara yang satu lagi tu. Cuma dekat sini it depends pada soalan. Kalau soalan tu
menyatakan by using the chain rule, kamu kena guna chain rule. Chain rule ini mesti kena ada yang ini. Saya merahkan juga yang ini. Mesti ada penggunaan benda-benda macam ni. Yang dalam kotak merah tu. Itu mesti ada. Tak ada itu bukan chain rule. Okey, cara pantas yang saya masukkan itu adalah, kita akan belajar kejap lagi. Cuma saya tunjukkan terus lah ya. Saya tunjukkan terus. Kalau soalan tu macam inilah ya. Macam ini. So, the quick method how to do it adalah, okey, saya salin semula. Katakan y sama dengan cos x kuasa 3. Okay. So, dy over dx, kita dah boleh terus dapat tau sebenarnya. Okay. So, kita nampak dia sebagai cos. So, differentiate, terbitan bagi cos adalah negative sign, betul tak? Negative sign, kan? So, kita buat negative sign. Kita bring along everything. Dia ada x cube kan? Kita tulis x cube terus. Clear? Lepas tu, kita akan ddx kan? Apa yang dibawa oleh cos tu. Cos tu dia bawa x kuasa 3, betul? Macam tu. Jadi kita akan teruskan dekat sini. Yang part sini kita remain as it is. Yang ini kita akan differentiatekan dia. Clear? Jadi kita akan dapat ni negatif sin x kuasa 3. Yang ini kita dapat 3x kuasa 2. Betul tak? Jadi as a whole, kita akan dapat our answer gonna be negatif 3x kuasa 2 sin x kuasa 3. Nampak tak? Hanya 3 line saja dah dapat jawapan. Sama tak dengan yang bawah? Sama kan? Nampak? Boleh? So, itu adalah beberapa kaedah yang kita boleh selesaikan bagi soalan-soalan yang macam ni. It depends pada soalan. Okey. Kita pergi kepada next punya question. Dekat sini dia suruh kita dapatkan apa ni? Okey, cari dw dt. Ya. So dekat sini kita tak nak kita terpaksa guna chain rule. Ya. Tak ada shortcut dekat sini. Sebab dia dah bagi soalan ni, memang soalan ni yang macam ini kita terpaksa menggunakan chain rule. Okey. Kita ada dua benda kat sini. Satu, dia bagi ni. Satu lagi ini. Clear? So, dekat sini kita boleh dapatkan dw dx sama dengan apa kat sini? Ini sama dengan tangent, differentiate tangent dapat secant squared. Macam ni lah. Nampak kan? So, yang ini pula, kita dapati ini adalah dx dt. Clear? So, ini adalah 12 t kuasa 2 tambah 1. Boleh tak? So, untuk mendapatkan dw dt, dalam chain rule, dia adalah gabungan daripada dw dx darabkan dengan dx dt. Nampak kan? So dari sini kita dah boleh terus masukkan, masuk sini, ini masuk sini. Boleh nah? So kita akan dapati ini adalah secant squared x darabkan dengan 12 t kuasa 2 tambah 1. Okey. So sekarang ni ada dua variable. Nampak tak? Ada x, ada t. So kita nak kekalkan t. Okey, kita nak kekalkan dia sebagai t. So kita nak ganti apa? T. Ni no. T maknanya x ini kita kena ganti. Okey, x ni kita kena ganti. Maka bila kita ganti x itu, kita akan dapati dia panjang sikit lah ya. Dia akan jadi secant kuasa 2. Kat dalam ni dia akan jadi 4 t cube tambah t darabkan dengan 12 t squared plus 1. Okey. Ini jawapan dia. Jawapan terakhir ya. So yang ini.
Boleh Okey. Okey, selesai yang itu. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Ini apa ni? Example 3. Oh ya, inilah dia another way how to do it. Ya, ini adalah contoh another way how to do it. How to do it tu apa? How to do the trigo punya derivative. Contoh macam ni tadi kan, kita dah tunjuk tadi, kalau kita ada hx sama dengan itu, maka h prime x, okey, kita akan dapati dia adalah, tukarkan dulu cos ini jadi negative sign, betul tak? Negative sign, bawa sekali semua sekali. Lepas tu kita akan differentiatekan yang sebelah dalam tu. Ini kena differentiatekan dia. Differentiate yang itu, kita akan dapati dia adalah 3x kuasa 2. Clear? Boleh? Maka jawapan akhir kita kena be negatif 3x kuasa 2 sin x kuasa 3. Boleh tak? Itu cara dia ya. So, tu berang kepada kamu lah, nak pakai yang mana satu. Okey, tengok contoh lain pula. Adakah kita mahir tentang cara pantas tadi tu? Okey, ni macam mana ni? Okey, kita ada tangent squared x. Oh, dia lain ya. Tengok ini tangent squared x. Tadi, kalau kita ambil cos lah ya, ini cos x kuasa 3. Nampak? Ini cos x kuasa 3. Dia lain ya, kalau cos kuasa 3x dengan cos x kuasa 3 lain. Cara dia pun lain. So, kamu tengok yang ni. Okey. Untuk yang ini, apa yang kita buat? Okey, kita boleh murnikan sedikit nak bagi cantik, iaitu setara dia. Setara dia ini sebenarnya boleh, dia sama dengan macam ni tau. Sama ya. Ini sama dengan tangent x kuasa 2. Boleh dia setara sebenarnya. So dari sinilah baru kita differentiatekan yang ini. Boleh? Okey, mula-mula kita nak differentiatekan apa? Tangent x, betul tak? Differentiatekan tangent x, kita dapat secant squared. Jadi kita tulis dekat sini, mula-mula kita dapat secant squared x. Clear? Lepas tu, apa yang kita nampak dekat sini? Kita nampak dekat sini, tangent x kuasa 2, maka kita akan buat terbitan dia. Yang ini, kita akan dapati, ini adalah 2 tangent x. Nampak tak? Dia, konsep dia adalah, kalau ada kuasa 2, dia akan turun ke bawah. Nampak tak? 2 ni akan turun ke bawah. Clear? So, jadi, 2 dekat sini, tinggal kuasa 1. So, macam tu. Boleh nak? So, dekat sini, jawapan kita yang terakhir, kena be, kita mudahkan, biar nampak cantik sikit. 2 tangent x secant squared x. So, kalau nampak? So, hati-hati dekat sini ya. Bila kita nak solve tu, kena hati-hati. Bentuk pun ada pelbagai sebenarnya di dalam trigo ini. So, jadi inilah yang dikatakan di dalam page yang seterusnya, itu generalized derivative formula. So, kamu tengok inilah ya. Kamu tengok ini macam mana dia cuba ungkapkan dalam penyelesaian yang melibatkan trigo. Boleh? Okey. Ada contoh lain sebenarnya. Jom kita tengok. So, A, B, C, D, E. So, macam mana nak buat? So, macam ni. Okey. Adakah A itu senang ke susah? Cuba tengok ni. A ni, kita nak differentiatekan sin 2x. Sin 2x. Okey. Mula-mula, kita tengok dia sin. Sin, dia akan jadi cos, betul tak? Okey, jadi nombor A ni sebab macam ni A ni sebab Y lah ya, pasal senang sikit nampak macam ni, sebab macam ni Y sama dengan sin 2x. Nampak? So kalau Y prime, dia akan jadi apa? Mula-mula cos 2x dulu, dia akan bawa semua sekali. Lepas tu akan differentiatekan apa? Dia akan differentiatekan 2x, betul tak? Dia akan differentiatekan 2x, ini ddx kan
2x. Macam tu. Nampak? Di mana dia akan dapat 2 lah. Ini akan dapat 2. Oleh sebab itu, jawapan kita yang last adalah 2 cos 2x. Clear? Okey, itu untuk A. Untuk B pula macam mana? Untuk B pula, okey, kita tulis mula y sama dengan tangent x squared plus 1. Macam tu. Lepas tu nak cari dy over dx. So, kita buat y prime je lah ya. Y prime sama dengan tangent. Tangent, kita differentiate dapat secant squared. Betul tak? So, kita akan dapat secant squared. Dia bawa apa? Bawakan sekali. Macam tu. Nampak? Lepas tu, kita akan ddx kan. Mana? ddx kan x squared plus 1 tu. Jadi, kita akan dapat apa kat sini? Kita akan dapati jawapan akhir je adalah 2x secant squared x kuasa 2 plus 1. Boleh nah? So, itu adalah B. So, kita akan lihat C lihat C dulu. C pula macam mana? So, untuk C ni kena hati-hatilah. Saya mungkin tak tunjukkan semua, tapi saya tunjuk sebahagian saja. C tu apa cerita? C. Kita buat kat mana C? Sinilah ya. So, C kita ada Y sama dengan panjang lah pula. Okey. Nak mudah, square root ini dia kuasa dia adalah 1/2. Senang macam tu. Okey. So dekat sini kamu kena hati-hati bila nak buat dy over dx. Yang ini tengok macam mana kamu belajar kat sini. Dy over dx ataupun y prime lah ya. Y prime dia adalah macam mana? Dia ada kuasa kan? Kuasa kena settlekan dulu tau. Turunkan kuasa ke sebelah. So maknanya kita akan dapati 1/2. Lepas tu so kuasa ni kena tolak 1 kan? Dapat negatif 1/2. Lepas tu kita akan dapatkan hasil terbitan bagi sebelah dalam ini. Dapatkan hasil terbitan dia. Okey, so maknanya kita akan buat macam ni lah. ddx kan semua sekali. Yang ini. Tu dia. Boleh? So dekat sini kita akan dapati, okey, ini kita copy. Ini dapat apa? Ini dapat ni 3x kuasa 2 kan? Tambah negatif cos x cotangent x. Okay, here we go. Kat sini. So dari sini kamu susun semula elok-elok. Kamu susun semula secara berhati-hati. Dari mana kita akan dapati hasil terakhirnya adalah dalam bentuk, saya buat merah lah ya. Boleh? Okey. So ini adalah solution bagi C. Okey, C. So ini dia. Kena hati-hati dekat sini macam mana kita nak buat.
Dan ini saya ulang semula, dekat sini adalah solution bagi A dengan B. A tu agak mudah, yang B tu dia pun mudah juga, cuma hati-hati dekat bahagian dekat sini. We need to differentiate dekat sini so sebab itu kita dapat this part. Lepas tu C, sebab dia ada square root, so kita tukarkan square root tu jadi 1/2 terlebih dahulu, yang macam ni. Then kita akan differentiatekan satu persatu macam tadi lah So yang kuasa ni kita settlekan dulu, letak ke tepi, dan kuasa ni akan -1, dapat -1/2, dan we are going to differentiate this part. Dapat ni, selesaikan, pemudahkan, dan finally kita akan dapat jawapannya ini. Boleh? So itu adalah C. So how about yang D? D ni kita buat kat sini lah D ni macam mana? D ni macam nak buat? D ni maknanya 3 3/4 ni kena turun dulu kan? Kena turun dulu. So 3/4 kena tolak 1 lah. So dapat -1/4 kan? Lepas tu kita akan differentiatekan belah dalam ni. Setuju? So senang cerita, kita buat macam ni. Y prime untuk C untuk C, Y prime ni kita akan dapat 3/4 salin ini. Okey, 3/4 tolak 1 adalah -1/4 ni. Lepas tu kita kena differentiatekan sebelah dalam ni. Differentiatekan yang ini, kita akan dapat 2x tolak 1 kan. So kita kan ini adalah 2x tolak 1. So kita ringkaskan semana yang boleh. Kalau tak boleh, kita just remain as it is. Ini kita akan dapat tulis sebagai berikut. Okay guys, settle. Okay, itu adalah no, ini C. Ini bukan C, ni D ni D. Keliru saya. D ini adalah D. Okey. So yang terakhir adalah E. So E ni agak panjang jugalah cuma saya berikan jawapan untuk E, boleh? E tu kamu cuba, saya berikan jawapan. So jawapan untuk E kat sini mana Untuk E, answer lah answer for E, kamu boleh cuba. Dia punya Y prime dia adalah darab. Dia darab ada dekat bawah ni. Tu dia. Okey. So itulah jawapan bagi E. Boleh jawapan bagi E. So please have a look dekat situ. Jadikan dia sebagai satu latihan. Tengok macam mana. Ini jawapan dia. Boleh Okey, now kita pergi kepada, ada soalan lagi ke? Kejap. Oh, ada sini dia. Okey. Ini some sort of exercise jugalah benda yang sama juga. Okey, benda yang sama juga yang kamu kena cuba. Okey, tapi kita tengok sikit lah yang A ni macam mana kita nak buat. Okey, A kat sini tengok A ni untuk A katakan Y kita ada, salin balik kejap sin 1 plus cos X. Saya tukarkan 1/2 dulu macam ni. Square root tu tukarkan jadi kuasa 1/2 kan. Lepas tu nak dapatkan dy dx ni, Y prime dia ini adalah
tukarkan sin dulu, sin akan jadi cos, betul tak? So dia akan jadi cos semua ni lah, semua tu. Lepas tu kamu akan differentiatekan sebelah dalam tu. ok, dia mula cos dulu, sin tukar jadi cos, lepas tu belah dalam ni ada kuasa kan, kuasa tu kena settlekan dulu tau. Jadi darab 1/2, nampak, 1 plus cos x negatif 1/2, nampak tak? Ini saya turunkan dulu, 1/2 turunkan sini, lepas tu 1/2 tolak 1, power rule kan, so dapat negatif 1/2. Lepas tu baru kita differentiatekan sebelah bawah ni, sebelah bawah lah, yang dalam kurungan ini, 1 tambah cos x ni, differentiatekan, di mana kita akan dapat kosong tolak sin x. ok, saya buatlah sikit kat sini, kosong tolak sin x, differentiate cos dapat minus sin kan, so macam tu. So jadi keseluruhan dia kamu akan dapat bentuk yang macam ni lah, lebih kurang negatif sin x darab cos ni, macam tu. Yang belah bawah ni saya masukkan balik square root tu. ok guys, settle. Yang itu boleh. So jadi itu adalah bagi A lah ya. So bagi B, ni B ni yang last kali ni, B ni dia apa ni, d mu d theta if mu sama dengan secant omega t. So macam tu. So nak macam mana? Nampak je susah sebenarnya, tapi senang aja. Kena buat pelan-pelan. ok, saya tunjukkan yang B macam mana ya. So kita ada mu kita salin dulu, mu kita adalah secant omega t kuasa 1/2, setuju kan? Sebab dia adalah square root kan. So jadi nak cari mu prime, ya, d mu d theta. So d mu d theta, d mu d theta. ok, secant kita differentiatekan dapat secant tangent kan, secant dan tangent, secant times tangent. So jadi salin dulu secant, banyak pula sini, tangent, boleh. Lepas tu kita buat apa? Kita buat apa kat sini? Nampak tak? Ada kuasa kat sini, kena turunkan kuasa dulu, power rule dia. Ini turunkan kat situ. Lepas tu baru kita differentiatekan belah dalam tu. Boleh? ok, jadi dekat sini kita akan ada power rule kita, turunkan. ok, macam tu. Dan kita akan differentiatekan sebelah dalam, kita akan dapat omega sahaja. ok nah? So jadi kamu ringkaskan elok, di mana akhirnya kita akan dapati jawapannya adalah bentuk macam ni. ok guys, so itulah dia. So sila berhati-hati bila kita berdepan dengan triangle ni. Dia ada beberapa cara, beberapa kaedah, di mana banyak keadaan dia adalah combination of everything. ok, product rule pun dekat situ dia masuk, quotient rule pun dekat situ dia masuk, dan triangle tu sendiri pun ada beberapa kriteria dia sendiri macam mana kita nak buat, termasuklah penggunaan chain rule dan sebagainya. ok, so saya rasa sampai situ dulu untuk kali ini. End of unit 2, kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang untuk unit 3. Thanks for watching, see you in the next video.